Selamat datang sekali lagi ke rumah Tuhan. Kadang-kadang, apabila saya melihat jumlah orang yang hadir di sini, saya tidak tahu bagaimana perasaan anda semua, tetapi saya hanya mahu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kita tidak gagal menghadiri ibadah semata-mata kerana Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan bersama-sama, kerana hari itu semakin mendekat." Hari itu semakin mendekat, maksudnya kedatangan Tuhan adalah tidak lama lagi. Jadi kita perlu saling menggalakkan untuk bertemu dengan Kristus Yesus yang akan kembali. Amin. Saya berdoa agar Tuhan, kita yang Maha Kuasa, akan membantu kita membuka mata rohani kita untuk melihat apa yang Dia mahu kita lihat. Tajuk khutbah hari ini adalah kebutaan rohani. Kebutaan rohani adalah ketidakmampuan atau keengganan untuk melihat kebenaran Alkitab. Melihat di sini bermaksud mentafsir atau memahami dengan betul. Orang yang tidak percaya adalah buta secara rohani, dan ini adalah jelas mereka yang tidak mengenal Kristus adalah buta secara rohani. Apabila kita bercakap tentang perkara-perkara rohani, mereka tidak dapat memahami atau menerima apa yang kita katakan. 1 Korintus bab 2 ayat 14 berkata, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada roh Tuhan, kerana baginya semua itu adalah kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Ayat ini menunjukkan mengapa, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh menyanyi dengan bebas, "Saya menyerahkan diri saya kepadamu, Tuhan," kerana kita faham bahawa Tuhan telah memberikan segala-galanya kepada kita. Meneruskan dari 1 Korintus bab 2 ayat 14, kita melihat pentingnya menerima hikmat daripada roh Tuhan. Terdapat hikmat duniawi dan terdapat hikmat rohani. Jika anda dan saya mahu memahami perkara-perkara rohani, kita perlu dilahirkan semula. Inilah yang dibincangkan oleh Yesus dalam Yohanes bab 3 ketika dia bercakap dengan Nikodemus. Nikodemus, seorang Farisi yang mengajar firman Tuhan, tidak dapat memahami konsep dilahirkan semula. Dia bertanya, "Bagaimana saya boleh kembali ke dalam rahim ibu saya?" Tetapi Yesus menjelaskan bahawa seseorang perlu dilahirkan dalam roh untuk memahami perkara-perkara rohani. Anda dan saya, sebagai orang percaya, telah dilahirkan daripada Tuhan, dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus, yang tinggal dalam diri kita, mengajar kita dan membawa kita kepada kebenaran yang lebih mendalam, kebenaran yang kita belum pernah dengar atau lihat sebelum ini. Apabila Roh Kudus membawa kita ke tempat pemahaman ini, kita boleh menerimanya kerana roh Tuhan membantu kita dalam segala kelemahan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, "Biarlah yang lemah berkata, aku kuat, dan biarlah yang miskin berkata, aku kaya." Kita kuat dalam Tuhan dan kaya dalam Dia kerana kita mempunyai roh Tuhan. Mari saya bacakan dari 1 Korintus bab 2 ayat 10 ke bawah untuk memahami lebih lanjut. "Tetapi Tuhan telah menyatakannya kepada kita oleh roh-Nya. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dalam dari Tuhan. Roh Tuhan tidak hanya melihat permukaan." Rasul Paulus, dalam ayat 6, bercakap tentang hikmat rohani yang matang, bukan hikmat dunia atau pemerintah zaman ini. Untuk menerima mesej Tuhan, kita perlu matang secara rohani. Jika kita tidak matang, kita tidak akan dapat memahami sepenuhnya apa yang Tuhan katakan, walaupun ketika kita membaca Alkitab. Ayat 11 seterusnya berkata, "Siapakah di antara manusia yang tahu fikiran seseorang selain roh manusia itu sendiri? Begitu juga, tidak ada seorang pun yang tahu fikiran Tuhan selain roh Tuhan." Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Tuhan, supaya kita dapat memahami apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan percuma. Tuhan telah memberi kita banyak perkara dengan percuma, tetapi kita mungkin tidak memahaminya kerana kebutaan rohani. Ayat 13 terus berkata, "Inilah yang kami katakan, bukan dalam kata-kata yang diajar oleh kebijaksanaan manusia,
tetapi dalam kata-kata yang diajar oleh Roh, yang menyatakan kebenaran rohani dalam kata-kata rohani. Orang yang tidak mempunyai Roh tidak menerima apa yang datang dari Roh Tuhan, kerana ia kelihatan seperti kebodohan. Mereka tidak dapat memahaminya, kerana perkara-perkara ini hanya dapat dinilai secara rohani. Orang rohani membuat penghakiman tentang segala perkara, tetapi tidak tertakluk kepada penghakiman manusia. Siapakah yang telah mengetahui fikiran Tuhan, sehingga dia dapat memberi nasihat kepadanya? Tetapi kita mempunyai fikiran Kristus. Kita mempunyai fikiran Kristus, supaya kita dapat menilai perkara-perkara rohani. Seperti yang saya sebutkan minggu lepas, umat Tuhan tahu bagaimana untuk menghakimi dengan betul, apabila mereka melihat sesuatu keadaan, tetapi ramai yang tidak tahu bagaimana untuk mentafsir firman Tuhan. Orang yang tidak percaya adalah buta secara rohani. Setiap kali anda bercakap dengan mereka tentang perkara-perkara rohani, mereka tidak akan menerima atau memahami, kerana mereka belum dilahirkan semula. Roh Tuhan tidak berada di dalam mereka. Tetapi bagi kita yang mempunyai Roh, apabila Tuhan bercakap kepada kita, kita dapat memahaminya, kerana Roh membantu kita dalam pelbagai cara. Kedua, Yesus sering berbicara dalam perumpamaan, kerana kebutaan rohani orang-orang. Apabila dia memulakan pelayanannya, dia mengajar menggunakan perumpamaan, yang merupakan cerita untuk menggambarkan pelajaran moral atau rohani. Dia menggunakan contoh-contoh duniawi untuk menjelaskan kebenaran rohani. Adakah sesiapa ingat apakah perumpamaan pertama yang dibicarakan oleh Yesus? Penabur pergi untuk menabur benih, dan dia bercakap tentang 4 jenis tanah. Ada benih yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di antara duri, ada yang jatuh di tanah berbatu yang tidak begitu dalam, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Jadi, terdapat 4 jenis tanah yang Yesus bincangkan. Ketika Yesus bercakap dalam Matius bab 13, dia menggunakan perumpamaan untuk satu sebab. Mari kita lihat Matius bab 13, ayat 13 hingga 15, di mana Yesus dengan jelas menjelaskan mengapa dia bercakap kepada orang ramai dalam perumpamaan. Dia berkata, "Inilah sebabnya aku bercakap kepada mereka dalam perumpamaan. Walaupun mereka melihat, mereka tidak melihat. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak mendengar atau memahami. Di dalam mereka, dipenuhilah nubuat Yesaya." Dengan kata lain, apabila Yesus bercakap kepada mereka dalam perumpamaan, nubuat dari Yesaya 6 sedang dipenuhi. Ia berbunyi, "Kamu akan sentiasa mendengar tetapi tidak pernah memahami. Kamu akan sentiasa melihat tetapi tidak pernah menyedari. Kerana hati orang ini telah menjadi keras, mereka hampir tidak mendengar dengan telinga mereka, dan mereka telah menutup mata mereka. Jika tidak, mereka mungkin melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinga mereka, memahami dengan hati mereka dan berbalik, dan aku akan menyembuhkan mereka." Apa yang berlaku di sini berkait dengan nubuat dalam Yesaya 6, di mana Raja Uzia berdosa terhadap Tuhan, dan hadirat Tuhan telah meninggalkan tanah itu. Tetapi Tuhan menggunakan Yesaya untuk bernubuat. Yesaya berkata bahawa selepas Raja Uzia meninggal dunia, dia melihat kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, dan malaikat-malaikat berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa." Apabila Yesaya melihat ini, dia merasa tidak layak, seraya berkata, "Celakalah aku. Aku adalah seorang yang bibirnya najis, dan aku tinggal di antara orang yang bibirnya najis." Saat Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dia dapat mengenali ketidaklayakannya sendiri. Begitu juga, apabila kita melihat kemuliaan Tuhan, kita menyedari kedudukan kita di hadapannya. Walaupun kita mungkin mendakwa diri kita suci dan benar, apabila kita benar-benar berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, kita mengenali kelemahan dan kerendahan hati kita di hadapannya. Begitulah perasaan Yesaya, tidak layak di hadapan Yang Maha Kudus. Yesaya juga bernubuat bahawa hati orang akan menjadi keras, dan mereka tidak akan peka lagi terhadap firman Tuhan. Walaupun para nabi berbicara kepada mereka,
Mereka tidak dapat memahami apa yang Tuhan cuba sampaikan kepada mereka. Kerana kebutaan rohani ini, mereka dihukum menjadi tawanan selama 70 tahun di Babylon kerana tidak patuh kepada firman Tuhan. Yesus, dalam perumpamaan, memberitahu mereka bahawa Dia tidak mahu mereka bertobat dan berpaling dari dosa mereka kerana mereka sudah mengeraskan hati mereka dan sentiasa menolak firman Tuhan. Ayat 16 dalam Matius 13 berkata, "Tetapi berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar." Yesus sedang bercakap kepada murid-muridnya, mengatakan bahawa mereka diberkati kerana mata rohani mereka terbuka untuk melihat dan telinga mereka mendengar kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu meminta Tuhan untuk membuka mata dan telinga rohani kita. Yesus sering memberitahu orang ramai, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar. Bahkan dalam Wahyu, kepada 7 gereja, Tuhan mengakhiri setiap mesej dengan berkata, barang siapa mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Ayat 17 meneruskan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya." Para nabi dalam perjanjian lama berbicara tentang kedatangan Mesias, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Daud berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia tidak hidup untuk melihat kedatangannya. Namun, para murid berpeluang melihat Yesus Kristus sendiri. Dalam Matius bab 15, Yesus menceritakan satu lagi perumpamaan. Dalam ayat 16, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Adakah kamu masih begitu tidak faham?" Dia sedang mempersoalkan mereka kerana Petrus telah memintanya untuk menjelaskan maksud perumpamaan itu. Petrus tidak memahami, dan Yesus menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahawa apa sahaja yang masuk ke dalam mulut pergi ke perut dan kemudian keluar dari tubuh?" Bab ini membincangkan isu perkara bersih dan tidak bersih. Orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para tua-tua? Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan." Orang Farisi marah kerana para murid tidak mengikuti tradisi mencuci tangan sebelum makan. Mereka lebih mementingkan tradisi luaran daripada ajaran rohani Tuhan. Yesus menjelaskan bahawa bukan apa yang masuk ke dalam mulut seseorang yang menjadikannya najis, tetapi apa yang keluar dari mulut, kerana itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati mereka. Orang Farisi mengikuti tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka, tetapi mereka telah hilang pandangan tentang makna rohani yang lebih dalam di sebalik perintah-perintah Tuhan. Adakah kita kadang-kadang lebih menekankan tradisi daripada firman Tuhan? Sama ada amalan budaya atau adat agama, kita harus berhati-hati agar tidak meletakkan hal-hal ini di atas hubungan kita dengan Tuhan dan ajaran Alkitab. Orang-orang Farisi, yang merupakan guru-guru hukum, mengajar hukum tetapi lebih mengikut tradisi manusia. Mereka tidak lagi mematuhi ajaran kitab suci dan sebaliknya mengajar orang lain untuk mengikuti tradisi. Alkitab mengatakan bahawa mereka meletakkan beban yang berat ke atas orang ramai, namun mereka sendiri tidak melakukan apa-apa untuk meringankan beban tersebut. Inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai contoh, pada hari Sabat, mereka mempunyai tradisi yang ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti berapa jauh seseorang boleh berjalan, atau bahawa seseorang tidak boleh memasak atau melakukan banyak perkara lain. Namun, Yesus Kristus memilih untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang bertentangan dengan tradisi orang Farisi dan guru-guru hukum. Yesus melanggar undang-undang dan tradisi buatan manusia ini, dan dia dengan jelas mengatakan bahawa hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tujuan hari Sabat adalah untuk beribadat, bukan untuk mengikuti tradisi manusia yang ketat. Dalam Markus bab 6, ia dijelaskan dengan jelas bahawa Yesus berkata, "Kamu sendiri tidak mengikuti perintah." Jika kita terus membaca dalam bab 15, kita dapat lihat bahawa pemimpin agama ini tidak menjaga ibu bapa mereka, walaupun terdapat perintah yang menyatakan, "Hormatilah ayah dan ibumu."
Ini adalah satu-satunya perintah daripada 10 yang datang dengan janji. Jika kamu menghormati ibu bapa kamu, umurmu di bumi akan panjang. Namun, orang Farisi membatalkan perintah Tuhan demi tradisi mereka. Dalam Matius bab 15 ayat 6 hingga 8, Yesus berkata, "Bangsa ini menghormati aku dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Mereka menyembah aku dengan sia-sia, ajaran mereka hanyalah peraturan manusia." Ini adalah pemenuhan nubuat Yesaya yang bercakap tentang orang-orang yang secara zahirnya menyembah Tuhan, tetapi secara batiniah terputus hubungan dengannya. Oleh itu, apabila kita datang ke gereja, kita harus menyediakan hati kita untuk menyembah Tuhan yang hidup. Penyembahan adalah bahagian penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semasa penyembahan, kita menutup mata dan menghubungkan roh kita dengan roh Tuhan. Penyembahan sangat penting kerana ia membuka jalan untuk kehadiran Tuhan turun dan memenuhi keperluan kita. Walaupun mesej penting, penyembahan lebih penting kerana ia membolehkan kita berhubung secara pribadi dengan Tuhan yang hidup. Apabila kita menyanyi, "Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu," kita sedang menjemput Roh Kudus untuk datang dan membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab skim penting untuk meluangkan masa dalam persiapan yang tenang sebelum kita menyembah, mengaku dosa kita dan menjadikan diri kita benar di hadapan Tuhan. Apabila kita mengaku, Dia setia dan adil untuk mengampuni kita. Dalam Matius 15, Yesus menerangkan satu perumpamaan kepada murid-muridnya. Dalam ayat 10, Dia memanggil orang ramai kepadanya dan berkata, "Dengarlah dan fahamilah, apa yang masuk ke dalam mulut seseorang tidak menajiskan mereka, tetapi apa yang keluar dari mulut mereka, itulah yang menajiskan mereka. Bukan makanan yang kita makan yang menajiskan kita, tetapi kata-kata yang kita ucapkan, kerana ia datang dari hati." Para murid menyedari bahawa orang Farisi tersinggung dengan ajaran ini dan bertanya kepada Yesus mengenainya. Dalam ayat 13, Yesus menjawab, "Setiap tumbuhan yang Bapaku di syurga tidak tanam, akan dicabut hingga ke akar." Dia merujuk kepada ajaran palsu dan tradisi orang Farisi yang bukan berasal dari Tuhan. Yesus berkata, "Biarkan mereka, mereka adalah pemandu yang buta. Jika orang buta memimpin orang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang." Petrus, yang masih belum memahami sepenuhnya, meminta Yesus untuk menerangkan lagi perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Adakah kamu masih tidak faham? Tidakkah kamu sedar bahawa apa sahaja yang masuk ke dalam mulut akan masuk ke dalam perut, dan kemudian keluar dari tubuh? Tetapi perkara-perkara yang keluar dari mulut datang dari hati, dan itulah yang menajiskan seseorang." Yesus meneruskan dalam ayat 19, menjelaskan bahawa dari hati datanglah pemikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, fitnah. Inilah yang menajiskan seseorang. Namun, makan tanpa membasuh tangan tidak menajiskan seseorang. Orang Farisi telah dibutakan secara rohani oleh tradisi mereka dan gagal melihat hati sebenar perintah Tuhan. Roma bab 3 ayat 11 berkata, "Tidak ada yang memahami, tidak ada yang mencari Tuhan." Ini menyoroti kebutaan rohani dan kedegilan orang Farisi yang lebih mementingkan penampilan luar dan tradisi daripada pemahaman rohani yang sejati dan ketaatan kepada firman Tuhan. Rasul Paulus, ketika menulis surat kepada jemaah di Roma, membuat pernyataan ini kerana orang Farisi tidak dapat memahami. Dia sebenarnya memetik dari kitab suci Perjanjian Lama. Inilah sebabnya, apabila kita bercakap tentang kitab suci, kita merujuk kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kerana seluruh Alkitab telah diberikan kepada kita. Kita perlu mencari kebenaran dalam firman Tuhan, bukannya mencarinya di luar firman Tuhan. Kebenaran hanya satu, dan ia terdapat dalam kitab suci. Rasul Paulus mengatakan bahawa tiada seorang pun yang benar-benar memahami, dan tiada seorang pun yang mencari Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab.
Adakah anda mendakwa bahawa anda telah menemui Tuhan, atau Tuhan yang menemui anda? Alkitab berkata, "Aku datang untuk mencari yang hilang." Tiada siapa yang benar-benar mencari Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 14, yang menyatakan, orang bodoh berkata dalam hatinya, "Tiada Tuhan." Mereka telah rosak, perbuatan mereka keji, tiada seorang pun yang berbuat baik. Tuhan melihat ke bawah dari syurga ke atas anak-anak manusia, untuk melihat jika ada yang memahami, jika ada yang mencari Tuhan. Semua telah berpaling, semua telah menjadi rosak, tiada seorang pun yang berbuat baik, bahkan seorang pun tidak. Inilah yang dirujuk oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma ketika dia menulis tentang keadaan manusia. Oleh itu, apabila kita membaca firman Tuhan, kita mesti melihat dalam-dalam ke dalam kitab suci untuk memahami dengan bantuan Roh Kudus yang mendedahkan kebenaran yang lebih mendalam. Raja Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah berkata dalam Pengkhotbah bab 7 ayat 20 bahawa tiada seorang pun yang mencari Tuhan atau benar-benar memahaminya. Pengkhotbah terkenal dengan frasa berulang, "Sia-sia, sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia," ketika Salomo merenungkan kefanaan hidup. Dalam Pengkhotbah bab 7 ayat 20, Salomo menyatakan bahawa tiada seorang pun yang benar-benar benar, dan tiada seorang pun yang mencari Tuhan dengan sendirinya. Hanya kerana Tuhan telah memilih kita dan menyingkapkan dirinya kepada kita, barulah kita dapat memahaminya. Seperti Tuhan memanggil Nabi Yeremia, berkata, "Aku telah melantikmu atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk menghancurkan dan membinasakan, untuk membina dan menanam." Yeremia bab 1 ayat 10. Begitu juga kita dilantik oleh Tuhan untuk tujuannya. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh buta secara rohani. Kita mesti memahami apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan, yang bermula dengan memahami kitab suci. Pagi ini, ketika saya mengajar tentang baptisan, salah satu perkara yang disebutkan ialah bahawa beberapa orang masuk ke dalam kolam baptisan sebagai orang berdosa yang kering dan keluar sebagai orang berdosa yang basah, kerana mereka tidak benar-benar bertaubat. Ramai orang Kristian hidup dengan cara ini. Saya merenungkan pembaptisan saya sendiri, yang saya jalani ketika remaja. Pada waktu itu, saya dibaptis hanya kerana itu yang dijangka. Saya menghadiri kelas, masuk ke dalam air, dan keluar dibaptis, tetapi hidup saya tidak berubah. Hanya apabila saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan membenarkan Roh Kudus melayani saya, barulah saya mengalami transformasi sebenar. Apabila saya tunduk kepada Tuhan, Dia membawa saya ke dalam kebenaran yang lebih mendalam, yang menjaga saya daripada banyak dosa dan membantu saya berjalan di jalan kebenaran. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 23, "Dia menuntun aku di jalan kebenaran demi nama-Nya." Jika kita memilih untuk berjalan di jalan kebenaran, Tuhan akan membantu kita menemui kebenaran yang belum kita ketahui. Berapa banyak yang kita benar-benar tahu tentang Tuhan? Berapa banyak yang kita tahu tentang kitab suci? Tidak banyak, yang bermakna ada banyak lagi yang perlu dipelajari. Satu-satunya cara kita boleh berkembang dalam pemahaman adalah dengan menyerahkan diri kepada Tuhan dan membenarkan Roh Kudus membimbing kita ke dalam kebenaran yang lebih mendalam. Salah satu ayat kegemaran saya dari zaman muda saya ialah Yeremia bab 33 ayat 3, yang berkata, "Berserulah kepadaku, dan aku akan menjawabmu dan memberitahumu hal-hal besar dan yang tidak dapat diselidiki yang tidak kamu ketahui." Tuhan mengundang kita untuk berseru kepadanya, dan Dia berjanji akan menjawab. Ada banyak perkara yang kita tidak tahu, tetapi jika kita mencarinya, Dia akan mendedahkannya kepada kita. Seperti Nikodemus, yang tidak memahami maksud dilahirkan semula, kita mungkin sukar memahami kebenaran rohani. Nikodemus, seorang pemimpin majlis Yahudi, bertanya bagaimana mungkin untuk dilahirkan semula ketika dia sudah tua. Yesus terpaksa menjelaskan bahawa itu bukan kelahiran fizikal, tetapi kelahiran rohani. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Berbahagialah matamu,
kerana melihat, dan telingamu, kerana mendengar. Matius bab 13 ayat 16. Kita diberkati kerana kita dapat melihat dan mendengar kebenaran, sedangkan ramai di masa lalu merindukan wahyu seperti ini, tetapi tidak menerimanya. Ketika Yesus dibawa ke bait suci di Yerusalem, Nabi Simeon mengambilnya di dalam pelukannya dan berkata, "Mataku telah melihat keselamatanmu." Lukas bab 2 ayat 30. Simeon telah melihat kemuliaan Tuhan dalam Yesus dan bersedia untuk meninggalkan dunia ini setelah menyaksikan penggenapan janji Tuhan. Kita juga diberkati kerana kita telah melihat dan mendengar Injil. Marilah kita hidup dalam cahaya berkat itu. Marilah kita berdoa, "Tuhan Yesus, betapa indahnya ketika Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, 'Berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana mendengar.' Bapa Tuhan, kami berterima kasih kepadamu kerana telah memberi kami Alkitab yang lengkap. Firman-Mu di tangan kami. Adalah tanggungjawab kami untuk mencari kitab suci. Di atas itu, kami mempunyai Roh Kudus sebagai guru kami, membimbing kami ke dalam kebenaran yang lebih mendalam. Betapa besar berkat dan keistimewaan yang kami miliki. Kami hanya dapat berkata terima kasih. Tuhan, kami tidak mahu melepaskan peluang ini tetapi untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan dalam kasih anak-Mu. Saya berdoa petang ini, bahawa Engkau memberkati setiap orang di sini, membuka mata rohani dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Buka telinga kami untuk mendengar, dan lembutkan hati kami, supaya tidak keras, seperti yang dikatakan Yesaya dalam zamannya. Ampunilah kami, Tuhan, atas kebutaan rohani kami. Kami mahu melihat Engkau, berjalan dengan Engkau, dan berada di tempat yang telah Engkau sediakan untuk kami, dengan tubuh yang dimuliakan. Terima kasih, Tuhan, kerana mengasihi kami, dan menjaga setiap seorang daripada kami. Kami memuji nama-Mu yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih kepadamu dalam nama Yesus yang berharga. Amin.